A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وله شرطان النية wal-lubsu fil masjidi, dan baginya syarah kata ai lil i'tikaf. Syarah tolong perzahirkan dhamir lahu, ada dhamir hak tu kan. Jadi syarah tolong perzahirkanlah dhamir tu merujuk kepada apa? Jadi dhamir itu merujuk kepada i'tikaf lah. Walahu ay walil i'tikafi. Dan bagi i'tikaf tu syartani, dua syarat. Dua syarat dengan mana dua rukun. Dan kalau kita tengok dalam hasyiah pula, muhasyi Syekh Bajuri dia tambah lagi dekat perkataan walahu tu, qauluhu walahu. Kalau syarah dia tolong perzahirkan dhamir ha itu merujuk kepada i'tikaf, walahu ay walil i'tikafi. Maksud dia, kata muhasyi, qauluhu walahu ay li sihhatihi wa tahaqquqihi. Maksud walahu tu, maksud dia untuk sahnya, iaitu sah i'tikaf dan jadinya jadi i'tikaf tu syartani, dua syarat. Dua syarat dengan makna dua rukun. Itu dinyatakan dalam hasyiah. Wa qauluhu syartani ay ruknani. Dan kata muallif Syekh Abu Syuja', syartan iaitu maksud dia ruknani, dua rukun. Jadi bila dia tafsirkan dua syarat itu adalah dua rukun, maka famuraduhu bisyarti huna, maka yang dimaksudkan oleh muallif dengan syarat di sini ialah ma la budda minhu, perkara yang tidak dapat tidak daripadanya, benda yang mesti untuk nak jadi i'tikaf tu. Tu masuk dengan syarat. Sebab syarat dia ada makna dia lah, ada makna khusus dia, dan terkadang syarat juga dipakai dengan makna yang lebih umum, iaitu ma la budda minhu, perkara yang tidak dapat tidak daripadanya, perkara yang kita kata mesti ada untuk mengesahkan sesuatu ibadat tu. Maka bila kita pakai dengan makna umum, maka dia merangkumi rukun. Dalam kataan syarat tu merangkumi dengan makna yang umum, dia merangkumi rukun dan juga merangkumi syarat. Jadi kenapa dia tafsirkan syartan kat sini, makna syarat kat sini dengan yang lebih umum, bukannya makna yang lebih khusus, makna yang makruh bagi syarat? Sebab apa yang disebut oleh muallif walahu syartan ni bagi i'tikaf ni dua syarat. Syarat yang disebut tu sebenarnya adalah rukun i'tikaf. Syarat yang disebut tu adalah rukun i'tikaf, seperti mana kita maklum dalam pengajian pertama hari itu, rukun i'tikaf ada 4 kan. Dan di sini muallif dia hanya sebut dua sahaja rukun. Dan dia tinggal lagi dua lah. Nanti akan dibahaskan oleh muhasyi. Jadi yang dimaksudkan dengan syarat, yang dimaksudkan oleh muallif dengan syarat di sini, bila kita tafsirkan syarat tu dengan makna rukun, dua syarat tu dengan makna dua rukun, maka syarat yang dimaksudkan di sini adalah ma la budda minhu.
Maka bila maksud dia macam tu, fayasduqu birukni, maka kita kata terbenarlah kata syarat tu, terbenarlah akan rukun. Wa baqiya ruknani, dan berbaki lagi 2 rukun. Sebab rukun ada 4 kan. Dia sebut walahu syartan, dan bagi i'tikaf tu 2 syarat, iaitu 2 rukun. Apa dia? An-niyatu wal lubsu fil masjid, niat dan menetap di masjid. Jadi dia sebut 2 rukun, maka tinggal lagi 2 rukun. Li'anna, kenapa dia kata tinggal lagi 2 rukun? Li'anna arkanahu arba'atun kama marra, kerana rukun-rukunnya, rukun-rukun i'tikaf itu ada 4 seperti mana yang telah lalu sebutnya. Dzakara minha niyata wal lubtha. Musannif zakara, dhamir dalam zakara tu, dhamir mustatir tu merujuk kepada pengarang lah kan, sebab pengarang yang sebut 2 rukun ni. Jadi dia sebut apa? Dia sebut daripada zakara minha, ha tu merujuk kepada rukun-rukun. Muallif telah menyebut daripada rukun-rukun i'tikaf tu, dia sebut maf'ul zakara dia an-niyata wal lubsa. Dia telah sebut akan niat dan juga al-lubsa, dan menetap ataupun berhenti dalam masjid kan. Wa tarakal masjidah, dan dia meninggalkan rukun masjid. Kan salah satu rukun i'tikaf adalah al-masjid, iaitu tempat kita i'tikaf tu, iaitu di masjid. Jadi wa tarakal masjidah, dia tinggallah sebut masjid. Rukun yang ketiga lah kita kata. Tapi adakah dia tinggal terus, tak sebut terus? Bukanlah tak sebut terus, cuma dia tak sebut secara terasing. Dia sebut masjid, tapi dia kapit sekali dengan lubs. Kan? Dia sebut sekali dengan lubs. Dalam nombor 2 tu kan. Al-lubsu fil masjidi. Dia tak sebut masjid tu satu rukun yang terasing yang ketiga. Dia sebut sekali dengan nombor 2. Sebab tu Muhasyi kata wa tarakal masjida, dan dia tinggal sebut. Tinggal dengan mana? Tinggal sebut akan masjid, rukun masjid, bimakna, dengan makna annahu lam yadhkurhu ala wajhil addi istiqlalan. Dengan makna musannif tidak menyebut masjid atas jalan kira, hitung. Sebagai nombor 3 contohnya, istiqlalan secara terasing. Dia tak sebut, dia tak bilang masjid tu satu rukun secara terasing, tapi dia masukkan sekali dalam nombor 2 tu. Ada kat situ al-masjid kan, al-lubsu fil masjid. Wa in zakarahu ala wajhi annahu min tatimmatis sani haitsu qala wal lubsu fil masjid. Walaupun muallif dia sebut juga masjid tu, tapi atas jalan ianya sebagai penyempurna bagi yang kedua. Yang kedua dia kata al-lubsu fil masjidi. Dia sebut masjid tu sebagai, kita kata, atas jalan penyempurna bagi yang kedua. Sekira-kira berkata ia wal lubsu fil masjid. Wa taraka aidan al-mu'takifa, dan meninggal juga, meninggal sebut. Maksudnya dia tinggalkan sebut, muallif ni dia tinggalkan sebut juga akan rukun al-mu'takif, rukun yang keempat lah. Lakinnahu yu'lamu min kalamihi iltizaman, tetapi diketahui akan rukun al-mu'takif ni min kalamihi, daripada kalam pengarang, iltizaman secara lazim. Macam mana kita dapat tahu secara lazim tu? Fa innal lubsa, kerana sesungguhnya al-lubs, menetap tu, yastalzimul labisa, melazimi akan al-labis kan. Dah nak menetap, mesti ada orang yang menetap, betul tak? Jadi dia tak sebutlah secara soreh, tapi kita dapat tahu rukun mu'takif tu, orang yang iktikaf tu, secara atas jalan iltizam. Kerana sesungguhnya al-lubsa, menetap di masjid tu melazimi akan al-labis, orang yang menetap.
di masjid tu. Wa huwal mu'takifu, dan al-labis tu adalah al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Wa qad sarraha bihi syarihu haitsu qala wa syaratul mu'takifi ila akhirih. Dan syarah kita telah menyebutkan dengan rukun mu'takif tu dengan terus terang. Nanti di depan dia sebut, dia sebut secara jelas, kira-kira berkata ia wa syaratul mu'takif nanti kat depan nanti. Apa dia syarat-syarat mu'takif yang kita akan baca nantilah. Baik. Jadi maksud syarton kat sini adalah dua rukun. Dan bagi i'tikaf itu dua rukun. Ahaduhuma, satu daripada duanya, an-niyatu, niat. Satu daripadanya niat. Wasani, dan yang kedua, al-lubsu fil masjidi, menetap di dalam masjid. Kemudian syarah kita syarahkanlah, dia datangkan ulasan sikit berkaitan dengan niat tu. Dia kata wayanwi fil i'tikafil manzuri al-fardiyata, dan niat ia, orang yang nak i'tikaf itulah al-mu'takif tu, fil i'tikafil manzur, pada i'tikaf yang dinazarkan. Dia ada i'tikaf sunat, ada i'tikaf nazar. Ada i'tikaf sunat, ada i'tikaf nazar. Jadi asal hukum dia sunat lah, kan? Jadi wajib bila kita nazarkan. Dan bila kita nazarkan i'tikaf, maka kita wajib sebut fardiyah. Sebut fardu tu, i'tikaf fardu. Lepas tu kata syarah, dan niat ia al-mu'takif tu pada i'tikaf yang dinazarkan, dia niat keadaan i'tikaf itu fardu. Kita tengok sikit kat dalam hasyiah, qauluhu wa yanwi fil i'tikafil manzur ila akhirih. Kata muhasyi, amma li'tikaful mandub. Muhasyi nak sentuh tentang i'tikaf mandub, i'tikaf sunat. Adapun i'tikaf yang mandub, fayakfi fihi an yaqula, maka memada padanya, pada i'tikaf mandub itu, an yaqula, bahawa berkata ia, orang yang i'tikaf tu, dia sebut, dia kata dalam niat dia, dalam hati dia lah, nawaitu li'tikafa au sunnatal i'tikafi. Cukuplah. Dia masuk masjid, dia niat nawaitu li'tikaf, memada. Ataupun dia niat nawaitu sunnatal i'tikaf. Setengah masjid sebut kan nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid, tak ada masalah lah, boleh. Saja aku i'tikaf di dalam masjid. Kalau dia nak niat nawaitu li'tikaf saja pun memada dah. Saja aku i'tikaf. Saja aku niat sunat i'tikaf pun boleh juga. Lepas tu yang fardiyah tadi pula tu macam mana? Nak niat macam mana tu? Wa qauluhu al-fardiyah ay fayaqul, dan kata kata syarah al-fardiyah, maksudnya orang yang i'tikaf tu kata, dia niat dalam hati dia, nawaitu li'tikafal mafruḍa, sahaja aku i'tikaf yang fardu. Atau dia niat nawaitu fardhal i'tikaf, saja aku niat fardu i'tikaf. Wajiblah dia sebut fardu tu. Boleh tak dia tak sebut fardu? Maksudnya dia sebut nawaitu al-i'tikafal manzur, sahaja aku niat i'tikaf yang dinazarkan. Ada makna fardu lah tu, sebab yang dinazarkan tu fardu. Jadi fardu kan? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Dia sebut kat depan tu, wa yaqumu maqama dzalika an yaqula nawaitu li'tikafal manzura. Dan kita kata berdiri pada tempat yang demikian, pada tempat niat tadi tu, nawaitu li'tikafal mafrud ataupun nawaitu fardhal i'tikaf,
Maksudnya ambil tempat tu, kata orang yang iktikaf tu pada niat dia, nawaitu al-i'tikaf al-manzur. Boleh juga nawaitu al-i'tikaf al-manzur, mengambil bila kita niat macam tu, dia dah mengambil hukum kita niat al-fardiyah tadi tu, nawaitu al-i'tikaf al-mafruḍ tu, dia ambil tempat niat tu dah. Wa yaqumu maqama dzalika an yaqula nawaitu al-i'tikaf al-manzur. Fa'il yaqumu tu itulah an, dan juga fa'il mudhari' selepas dia tu kita takwilkan jadi masdar, dia jadi fa'il yaqum. Jadi bila kita takwilkan jadilah wa yaqumu maqama dzalika qauluhu nawaitu al-i'tikaf al-manzur. Boleh ha? Itu dia dah bahas sikit tu. Itu tak mau masuk, takut jadi panjang sebab nak masuk berkaitan dengan dekat dengan niat. Dengan niat i'tikaf ni. Niat i'tikaf kita boleh bahagikan kepada 3 martabat lah. Ada 3 martabat. Tengok dekat qauluhu an-niyah tu. Qauluhu an-niyah. Jadi panjanglah tu dia bahaskan tu kan. Qauluhu an-niyah sampailah dekat qauluhu kita baca tadi tu. Wa yanwi fil i'tikaf fil manzur tu. Bahas panjang. Ini berkaitan dengan martabat i'tikaf. Sebab martabat niat i'tikaf tu. Sebab niat i'tikaf ni terkadang orang yang niat tu dia niat semata-mata i'tikaf. Apa maksud dia niat semata-mata i'tikaf? Maksudnya dia tak niat i'tikaf dalam tempoh masa yang tertentu, dan tempoh masa itu tidak disyaratkan. Dia tak syaratkan secara berturut-turut. 7 hari berturut-turut contohnya. Jadi dia tak syaratkan secara berturut-turut, dan dia tak tentukan tempoh masa. Itu maksud i'tikaf mutlak. Ada i'tikaf yang muqayyad, i'tikaf yang dikaitkan. I'tikaf yang dikaitkan ni pecah 2 pula. Ada i'tikaf yang dikaitkan dengan waktu sahaja, tidak berturut-turut, dan ada i'tikaf yang dikaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dikaitkan dengan berturut-turut. Jadi ada 3 lah. Yang pertama i'tikaf mutlak, dia tak kaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dia tak syaratkan dilakukan secara berturut-turut. Yang kedua, dia niat i'tikaf. Dan kaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dia tak syaratkan berturut-turut. Dan yang ketiga, dia niat i'tikaf dalam tempoh masa yang tertentu dan dia syaratkan secara berturut-turut. Dan setiap satu tu ada dia punya huraian dia lah. Huraian dia, kalau dia keluar, dia nak kena tajdid niat ke tidak. Lepas tu yang orang yang niat tatabuk secara berturut-turut tu, kalau dia keluar daripada masjid tu, adakah putus tatabuk dia berturut-turut tu, nak kena buat balik. Semua tu ada dibahaskan. Dan kita akan bacalah, kita akan tengok apa yang disebut oleh Al-Muhasyi. Tengok qauluhu an-niyah tu. Qauluhu an-niyatu ay bil qalbi. Kata musannif an-niyah iaitu dengan hatilah. Makruf, niat dengan hati. Adapun kita berlafaz dengan mulut itu sunat sahaja. Kita berlafaz dengan mulut kita sekadar dengar di telinga kita. Kan, nawaitu li'tikaf lillahi ta'ala. Dengar kat telinga kita. Bukannya jaharkan talafuz bin niyah tu. Setengah orang kita dia jaharkan. Itu yang kadang diingkarkan tu.
Dia jaharkan talaffuz tu dan terkadang mengganggu habis orang lain. Yang sunatnya kita talaffuz, kadang dengar kat kita aja, kan. Bukannya kita pergi jaharkan lafaz niat yang kita lafazkan tu. Itu sunatlah supaya dapat bantu hati kita untuk niat. Adapun tempat niat yang betul adalah di hati. Bil qalbi ka ghairihi minal ibadat, seperti selain daripada i'tikaf ni, daripada ibadat-ibadat, semuanya diniatkan dengan hati. Aku cakap macam ni khilafan liman qala la budda an takuna bil lisan. Aku cakap ni aku bersalahanlah akan orang yang mengatakan tak dapat tidak bahawasanya niat itu dengan lisan. Jadi ada yang cakap niat di sini dengan lisan. Wa takfihi niyatuhu wa in tala muqsuhu, dan memada akannya oleh niatnya tu, niat i'tikaf tadi tu, walaupun panjang masa dia i'tikaf. I'tikaf setahun contohlah, kan, satu niat tu je, cukup satu niat tu je. Wa takfihi niyatu wa in tala muqsuhu, walaupun kita kata panjang masa menetap dia tu. Kemudian dia nak masuk dekat martabat niat tadi tu, niat i'tikaf tu. Summa, kemudian, in atlaqa li'tikafa, jika dia itlaqkan, dia lepaskan i'tikaf tu. Apa maksud dia lepaskan i'tikaf tu? Maksudnya dia tak kaitkanlah i'tikaf tu dengan apa-apa waktu, dengan tempoh masa. Itu maksud dia itlaqkan i'tikaf. Summa in atlaqa li'tikaf, kemudian jika dia tidak kaitkan i'tikaf dia dengan apa-apa waktu, tafsirkan apa maksud atlaqa li'tikaf. Dia kata bi allam yuqaddir lahu muddatan, dengan bahawasanya dia tidak takdirkan, tak tentukan bagi i'tikaf tu tempoh masa. Sawa'un kana manzuran aw manduban, sama saja i'tikaf itu i'tikaf yang dinazarkan ataupun i'tikaf yang mandub, yang disunat, yang i'tikaf sunat. Kita panggil i'tikaf mutlak lah tu, kan. Panggil i'tikaf mutlak, iaitu dia tak tentukan tempoh masa tertentu, sama ada i'tikaf tu sunat ataupun i'tikaf nazar, yang dinazarkan. Ka'an qala fil awal, seperti ia berkata pada yang pertama. Apa maksud yang pertama? Pada yang pertama ni maksudnya pada i'tikaf manzur, i'tikaf yang dinazarkan. Seperti dia berkata pada yang pertama, itu pada i'tikaf yang dinazarkan. Dia cakap lillahi alayya an a'takifa, dia sebutlah nazar, kan, nazar kena sebut. Dia kata demi Allah atas aku i'tikaf, lillahi alayya an a'takifa. Lepas tu dia niat dalam hati, nawaitu li'tikafal manzur, saja aku i'tikaf niat i'tikaf yang dinazarkan. Itu contoh niat i'tikaf mutlak manzur, i'tikaf mutlak yang dinazarkan. Wa fisani, dan dia kata pada yang kedua, iaitu pada i'tikaf mandub, nawaitu li'tikaf. Itu je, nawaitu al-i'tikaf, saja aku i'tikaf. Wa atlaqa fihima, dan dia tidak kaitkan pada kedua-duanya. Dia atlaqa, dia itlaq dengan makna dia tak kaitkan pada kedua-duanya, pada kedua-dua i'tikaf tadi, iaitu i'tikaf manzur, i'tikaf yang dinazarkan, dan i'tikaf sunat. Dia tak kaitkan dengan tempoh masa tertentu. Okey. Setakat situ jelas, Summa, kemudian, lepas dia dah niat i'tikaf tadi tu, dah masuk masjid, kan, dia niat i'tikaf dalam masjid, lepas tu dia masuk masjid. Lepas tu dia niat i'tikaf, dia nazar nak i'tikaf. Lepas tu dia niat lah i'tikaf yang dinazarkan tu, ataupun dia niat i'tikaf sunat. Duduk dalam masjid ni. Summa kharaja minal masjidi, kemudian dia keluar daripada masjid. Daripada masjid. Ikutlah dia keluar daripada masjid tu, nak pergi buang ayak ke, kan, nak pergi ambil sembahyang ke, sama ada hajat ataupun tidak ada hajat. Okey. Yang ni kita akan tengok, dia keluar tu, adakah dia niat
untuk kembali semula. Sebelum dia keluar daripada masjid itu, adakah dia niat untuk kembali semula ke masjid? Okay, kalau dia azam, sebelum dia keluar tu, dia azam, dia keluar ni, dia nak kembali balik ke masjid. Pada ketika tu, i'tikaf dia tidak terputus. Lam yanqati' i'tikafuhu. Kan? Jadi nanti, bila dia masuk balik ke dalam masjid, dia tak perlu untuk tajdid niat, untuk memperbaharui niat. Tak perlu nak niat balik dah. Tak perlu nak niat balik, cukup memada dengan niat yang tadi, niat yang pertama tadi itu. Okey, itu kalau dia keluar, kalau sebelum dia keluar, dia azam untuk kembali semula ke masjid, kan? Walaupun lama masa. Yang keadaan yang kedua, sebelum dia keluar, dia tidak azam pun untuk kembali semula. Dia tak azam pun untuk dia kembali semula. Jadi bila dia keluar, in qata'a i'tikafuhu, terputus i'tikaf dia. Kan? Terputus i'tikaf dia dengan semata-mata keluar. Dah keluar dah, dua kaki duduk luar masjid dah. Baru teringat tadi tak nak apa ni, tak niat, tak azam untuk kembali semula. Kan? Habislah i'tikaf tadi, kira dah i'tikaf yang sempurna, satu ibadat yang dah sempurna. Selagi bila dia masuk balik ke dalam masjid, dia perlu niat semula. Dia perlu niat semula satu ibadat yang barulah. Tadi dia niat awal tadi tu satu ibadat i'tikaf, dan bila dia masuk balik, dia keluar, lepas tu dia masuk balik, dia niat balik ni ibadat lain pula, bukan yang tadi. Dia dah keluar dah, semata-mata keluar, dia tak azam sebelum dia keluar tadi untuk kembali, dia punya terputus i'tikaf dia. Walaupun dia kembali, dia masuk balik, dia keluar saja, lepas tu dia masuk balik. Baik, boleh faham? Jadi dia bila masuk balik, dia kena tajdid niat. Dia kena niat semula. Itu syarahan luar lah. Ni kita nak masuk dalam kitab. Kita nak masuk dalam kitab, samalah apa dia nak bagi tahu apa yang ana sebut tadi. Dia kata summa kharaja minal masjidi. Lepas dia niat tu, dan niat tu dia tak kait pun dengan tempoh masa yang tertentu. Summa kharaja minal masjidi, kemudian dia keluar daripada masjid, bila azmi audin, dengan ketiadaan, boleh dengar kan ni? Sebab dia tulis ana left. Baik. Summa kharaja minal masjidi bila azmi audin, kemudian dia keluar daripada masjid tanpa azam, dengan ketiadaan azam kembali semula. In qata'a i'tikafuhu, terputus i'tikafnya. Sawaun akharaja li tabarruzin am li ghairihi, sama saja dia keluar tu untuk apa ni, kita kata buang air besar ke ataupun selainnya. Fa in ada, maka jika ia kembali semula, jaddadan niyata, dia kena perbaharukan niat. Itu satu keadaan yang pertama. Wa in kharaja minal masjidi ma'al azmi 'alal audi, ini keadaan yang kedua. Jika dia keluar daripada masjid serta azam atas kembali, maksudnya azam untuk kembali semula ke masjid, untuk masuk semula, kana hadzal azmu qa'iman maqaman niyah, adalah azam ini berdiri di tempat ni, di tempat niat. Fala yahtaju li tajdidiha, maka tidak berhajat ia untuk memperbaharukan niat indal audi, ketika dia kembali. Boleh faham takat tu? Ini martabat yang pertama. Dia niat dia niat i'tikaf secara itlaq, tanpa dia kaitkan dengan tempoh masa, sama ada i'tikaf sunat ataupun i'tikaf yang dinazarkan.
Titik situ. Selepas itu martabat yang kedua. Wa in qayyadahu bi muddatin tu. Itu martabat yang kedua, dia niat dan dia kaitkan dengan tempoh masa tertentu. Dia kaitkan dengan tempoh masa yang tertentu dan dia tak syaratkan tatabuk lah. Dia tak mensyaratkan berturut-turut. Bila tak syaratkan berturut-turut, dia boleh buat secara tidak berturut lah. Contohnya dia kata saja aku iktikaf 7 hari. Jadi boleh dia buat hari ni, lepas tu lusa hari ni sehari, lusa sehari, lepas tu minggu depan sehari, sampailah 7 hari. Jadi dia boleh buat secara berasingan. Tapi kalau dia niat secara berturut-turut, kena buat berturut-turut lah. Kan? Ni yang kedua ni, martabat yang kedua ni dia kaitkan dengan tempoh dan dia tak syaratkan berturut-turut. Kata Muhasyi Al-Imam Al-Baijuri, wa in qayyadahu bi muddatin, dan sekiranya ia kaitkannya, ia al-mu'takif tu dia kaitkan i'tikaf bi muddatin dengan tempoh masa, manzuran kana au manduban, yakni manzuran kana li'tikaf au manduban, sama ada i'tikaf tu i'tikaf yang dinazarkan atau i'tikaf yang sunat. Lepas tu dia ajak, dia bagi contoh niat. Ka'an qala fil awal, seperti berkata ia pada yang pertama, pada i'tikaf yang dinazarkan. Pada i'tikaf yang dinazarkan dan dia kaitkan dengan tempoh masa tu. Dia niat macam mana? Lillahi alayya, dia nazar dulu, lillahi alayya an a'takifa syahran, demi Allah atas aku i'tikaf sebulan. Lepas tu dia niat nawaitu li'tikafal manzur, saja aku i'tikaf yang dinazarkan. Jadi sekarang ni dia ada kait tak sebulan itu secara berturut-turut? Dia tak kait kan, dia kata sebulan je. Baik. Itu bagi i'tikaf manzurah. I'tikaf mandub wa fis tsani, dan pada yang kedua itu pada i'tikaf yang mandub, nawaitu li'tikafa syahran, saja aku i'tikaf sebulan. Itu niat mandub yang dikaitkan dengan mudah. Lepas tu dia nak tafsirkan lah. Nak tafsirkan masalah dia keluar macam tadi juga. Kan? Masalah dia keluar daripada masjid tu. Summa kharaja minal masjidi. Kemudian dia keluar daripada masjid. Lepas dia dah niat tadi semua, ni dia kaitkan dengan tempoh masa, dia keluar daripada masjid. Dia keluar daripada masjid tu li ghairi tabarruzin, kerana selain daripada kita kata buang ayak lah. Buang ayak besar. Selain daripada buang ayak, qada hajat. Keluar daripada masjid bukan kerana qada hajat. Kal akli, seperti makan, wa nahwihi, dan seumpamanya. In qata'a i'tikafuhu, terputus i'tikafnya. Fa in ada jaddadan niyata, maka jika ia kembali, dia kena tajdidkan niat. Dia kena tajdidkan niat tu malam ya'zim alal audi inda khurujihi, selama mana dia tidak azam untuk kembali. Nak terjemah dia azam atas kembalilah. Selagi mudah faham, dia selama mana dia tidak azam untuk kembali ketika keluar daripada masjid. Kan? Sama macam tadi lah. Kalau dia sebelum dia keluar daripada masjid itu, kan? Sebelum dia keluar daripada masjid itu, dia niat nak kembali balik. Dia niat nak kembali balik. Maka bila dia kembali balik, dia tak perlu nak tajdid niat. Sebab apa? Azam tadi dah ambil tempat niat dah. Sama dengan masalah yang lalu. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa apa tu? Apa dia? Adenin. Apa tafsir dia? Wa illa,
nafi. Jadi isbat. Tadi dia kata malam ya'zim alal audi inda khuruji, selama mana dia tidak azam. Selama mana dia tidak azam. Wa illa, dan jika tidak tak azam tu. Maknanya yang tak azam tu tak ada dengan mana dia azam lah. Nafi jadi isbat. Tafsir dia wa illa ay bi an azama alal audi inda khurujihi. Dan jika tidak, dengan bahawasanya dia azam untuk kembali ketika keluar. Qama hadzal azmu, berdirilah azam ini maqaman niyah, tempat niat. Kama fi sabiqihi, seperti mana yang pada masalah yang lalu lah. Tadi kalau masalah dia keluar bukan kerana qada hajat. Dia keluar tadi bukan kerana qada hajat dia. Tapi kalau dia keluar kerana qada hajat, wa in kharaja li tabarruzin lam yanqati'. Kalau dia keluar, jika dia keluar kerana nak qada hajat dia, nak berak contohnya, lam yanqati', tidak terputus i'tikafnya. Maka bila dah tak putus i'tikaf tu, fala tajibu tajdiduha, maka tidak wajib memperbaharukan niat inda audi, ketika kembalinya dia ke dalam masjid. Sebab apa? Tak terputus tu. Tak terputus, tak perlu pula nak tajdidkan niat. Li'annahu la budda minhu, kerana tabarrus tu tak dapat tidak daripada dia. Kan? Kita nak qada hajat, kita ni memang sya'an kita macam itulah. Pesen kita macam tu kan. Dah makan apa semua. Jadi kita nak buang lah. Memang tak dapat tidak, kita akan buang. Jadi tabarrus ni dia seperti benda, seperti mustasna ketika niat. Benda yang tak dapat tidak, benda yang mesti kita akan buat dia. Kita akan keluar untuk buat dia. Nak qada hajat tu, maka benda tu seperti yang dah dikecualikan daripada niat. Kalau kita niat tu, benda tu dah dikecualikan. Lepas tu dia kata fahuwa at-tabarrusu kal mustasna indania, seperti yang telah dikecualikan ketika niat. Lepas tu dia keluar untuk tabarrus, tak terputus, tak wajib pun dia tajdidkan niat. Jadi dia ada dua keadaan jugalah. Di sini pun ada dua keadaan, tapi kat sini ni dia nak kena, kalau tengok dalam kitab, kalau tengok dalam Mu'nisul Jalis, dia lebih jelas lah susunan dia tu. Syarah Al-Yaqutun Nafis kan. Dia bahagikan keluar dia daripada masjid tu kepada dua keadaan. Sama ada dia keluar kerana darurah, ataupun dia keluar bukan kerana darurah. Kalau dia keluar kerana darurah, kalau dia keluar bukan kerana darurah, kan, waktu tu kita kata terputus dah i'tikaf dia, dan dia walaupun dia segera kembali ke dalam masjid. Kalau dia keluar kerana darurah seperti tabarrus, kan, nak qada hajat dia, dan juga makan, dia tak terputus i'tikaf dia. Tak terputus i'tikaf dia itulah. Walaupun panjang masa. Kemudian bila dia keluar tu, masa yang di luar masjid itu adakah akan dihitung termasuk daripada i'tikaf? Adakah dihitung termasuk daripada i'tikaf ataupun tidak? Jadi dia kata dihitung termasuk daripada i'tikaf tempoh masa dia ada di luar masjid itu dengan 3 syarat. Yang pertama, jika tidak panjang masa, jika tidak lebih masa tu atas qadar darurah. Jadi kalau dia pi buang hajat apa semua tadi tu, kan, dah buang hajat settle, lepas tu dia tak sembang-sembang dah lah. Sembang-sembang tu kira yang tu dah lebih daripada kadar darurah tu.
panjang masa lebih daripada kadar darurah. Hak darurahnya dia dah settle semua dah. Kan dia pergi sembang tu bukan qada hajat lagi. Dia tak cukup syarat lah. Syarat dia mestilah tak lebih daripada kadar darurah. Itu yang pertama. Barulah tempoh masa yang dia keluar tu dikira termasuk dalam i'tikaf. I'tikaf dia tu. I'tikaf yang ada tempoh tu. Sebab kalau tak masuk, dia kena kena qada balik masa tu kan. Yang kedua, walam ya'zim ala adabil out, dan dia tidak dia tidak niat untuk tidak kembali. Maksudnya sebelum dia keluar tu dia niat nak kembali balik. Lepas tu yang ketiga, dia tidak melakukan perkara-perkara yang menafikan i'tikaf seperti jima'. Dia keluar, contohnya dia jima', ataupun dia keluar dia inzal. Contohnya. Jadi benda tu menafikan i'tikaf, maka tempoh masa yang ada di luar tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dikira, tak dihitung daripada i'tikaf. Terputuslah hukum i'tikaf tu. Lepas tu nanti dia masuk dalam masjid balik tu, dia bina balik, dia sambung balik. Bukan mula daripada awal, sambung balik. Dia bina apa yang telah lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia syaratkan tatabuk. Kita nak baca lepas ni. Wa in syaratat tatabu'a fi muddatihi. Itu yang nak sebut tadi lah. Niat martabat dia ada 3. Yang pertama, dia niat i'tikaf semata-mata, tak kaitkan dengan tempoh masa dan tak syaratkan tatabuk. Yang kedua, dia niat i'tikaf dan dia kaitkan dengan tempoh masa tertentu. Dan yang ketiga, dia kaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dia tak syaratkan tatabuk. Dan yang ketiga, dia kaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dia syaratkan tatabuk. Baik. Kata Muhasyi, wa in syaratat tatabu'a fi muddatihi, sekiranya ia mu'taqid itu syaratkan tatabuk pada muddahnya, pada muddah i'tikaf, pada tempoh masa i'tikaf tu, manzuran kana au manduban, sama ada i'tikaf tu i'tikaf yang manzur, yang dinazarkan, ataupun i'tikaf yang sunat. Ka'an qala fil awal, seperti ia berkata pada yang pertama, iaitu i'tikaf manzur tu, lillahi alayya an a'takifa syahran mutatabi'an nawaitu li'tikafal manzur, atas aku, kerana Allah Ta'ala, atas aku i'tikaf sebulan berturut-turut. Lepas tu dia niat nawaitu li'tikafal manzur. Wa fi tsani, dan pada yang kedua i'tikaf sunat, nawaitu li'tikafa syahran mutatabi'an, saja aku i'tikaf sebulan berturut-turut. Lepas tu dia nak tafsir yang tadi lah. Summa kharaja minal masjidi li uzrin la yaqta'u tatabu'a, kemudian dia keluar daripada masjid kerana uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Uzur ada 2. Dekat sini kita akan bahaskan 2 jenis uzur. Masalah ada syarat tatabuk ni, kita akan bahaskan 2 jenis uzur. Uzur yang memutuskan tatabuk, uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Ini cakap pertama lah. Kemudian dia keluar daripada masjid kerana keuzuran yang tidak memutuskan tatabuk. Itu sifat bagi uzur tu. Tabarruzan kana au ghairahu, sama ada dia berak ke, qada hajat, uzur tersebut, ataupun selainnya. Selain dia tu macam mana? Kanisyanin, seperti terlupa. Kanisyanin lil i'tikaf, seperti terlupa akan i'tikaf. Wa in tala zamanuhu, walaupun panjang masa. Keluar daripada masjid sebab terlupa dia tengah i'tikaf. Tu kira uzur lah, uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Wa haidin, dan seperti haid. Ni kita cerita uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Dan adakah kena qada balik masa apa semua tu, itu nanti itu perbahasan lain. Sini nak cerita uzur yang tidak memutuskan tatabuk sahaja. Kena qada balik, tak kena qada balik zaman tu, itu perbahasan yang lain. Wa haidin, dan seperti haid. Kira uzur juga lah tu.
Tapi ada kait sikit lah. Haid yang la takhlul muddatu anhu ghaliban. Dan haid yang tidak sunyi muddah tempoh masa tu daripada haid. Haid yang tidak sunyi tempoh masa tu daripada haid kebiasaannya. Macam mana nak terang ni? Ada yang faham ke? Nak terang ni pun berbelit juga ni. Haid yang tidak sunyi tempoh tersebut daripada haid kebiasaannya. Sekurang-kurang suci berapa? 15 hari kan? Sekurang-kurang suci 15 hari. Kebiasaan dia, ghalib dia 23 ataupun 24 macam tu lah kan, kalau haid main 6-7 hari. Okey. Jadi kalau dia niat i'tikaf, dia niat i'tikaf selama 15 hari contohnya. 15 hari dan ke bawah. Boleh tak dia i'tikaf dalam satu tempoh masa yang mana dalam tempoh masa tu tak datang haid? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Sebab nak dengar jawapan tu, waktu nak tunjuk faham tak faham. Okey. Boleh kan? Maknanya kalau dia niat i'tikaf tu 15 hari ke bawah, jadi bolehlah untuk dia i'tikaf pada waktu tersebut tanpa ada berlakunya haid, sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau ada keluar darah dalam tempoh tu sebelum berlaku 15 hari suci, maka itu dikira istihadah. Kan? Maka itu tak ada membatalkan dia punya i'tikaf dia. Jadi kita kata waktu tersebut 15 hari dan ke bawah tu waktu yang kosong tempoh tu daripada haid. Waktu yang kosong tempoh tu daripada haid. Jadi kalau seorang perempuan dia nazar i'tikaf kurang daripada 15 hari, lepas tu datang haid, jadi batal i'tikaf dia tu. Sebab apa? Sebab tu dikira taksir. Itu dikira taksir dia lah. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau kita kata dia niat i'tikaf, nazar 10 hari i'tikaf, boleh tak dia cari 10 hari untuk dia i'tikaf secara berturut-turut tanpa berlaku haid? Boleh. Kenapa dia masuk waktu i'tikaf tu pada waktu yang dia boleh datang haid waktu ketika tu? Sedangkan dia boleh cari waktu yang mana waktu tu kosong daripada haid betul-betul. Tapi dia tak buat kat waktu tu. Itu dikira taksir dia lah. Kan? Sebab sekurang-kurang suci 15 hari, maknanya dia mampu dapatkan 15 hari ataupun kurang tanpa berlaku haid. Kan? Tanpa berlaku haid. Tapi dia tak buat macam tu. Jadi dikira taksir dia lah. Yang ni yang dikira uzur tak memutuskan haid ni, sekiranya tempoh masa tu dia tak tentukan tempoh masa, dan tempoh masa tu tempoh masa yang ghalibnya ada haid. Yang ghalibnya ada, kita kata yang ghalibnya ada haid. 15 hari ke atas. Seingatnya 15 hari ke atas. Ada khilaf lah. Kan? Pendapat Imam Nawawi yang muktamadnya 15 hari ke atas. Tu yang seingat anak lah. Kalau tersilap nanti anak betulkan balik. Kita akan takkid balik lah. Jadi kalau dia i'tikaf lebih daripada 15 hari ke atas contohnya, dan lebih daripada tempoh tu, kita kata tak kosong waktu tersebut daripada haid. Lepas tu berlaku haid, dia i'tikaf niat 30 hari. Saja aku i'tikaf sebulan berturut-turut. Jadi dalam sebulan mesti ada haid kan? Maksudnya ghalibnya perempuan ada haid lah dalam masa sebulan tu. Jadi kita kata muddah tu la takhlu anil haid. Tempoh tersebut tidak kosong daripada haid. Ghalibnya mesti ada haid, sebab kebiasaan perempuan sebulan akan datang sekali haid. Walaupun ada orang perempuan dia main 2-3 bulan sekali,
Tapi ghalibnya sebulan tu ada sekali. Jadi kalau dalam tempoh tersebut dia niat i'tikaf dalam tempoh yang tak kosong daripada haid pada tempoh tersebut pada ghalibnya, kemudian berlaku haid, maka haid tersebut tidak memutuskan tatabuk. Dia jadi uzur lah. Dia jadi uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Harap-harap jelas lah, kan. Kemudian nama apa? Salah saya nama wa maradin. Nak bagi contoh lagi ni, contoh uzur yang tidak memutuskan tatabuk selain daripada tabarrus. Wa maradin, dan sakit la yumkinul maqamu ma'ahu fil masjid. Dan sakit yang tidak mungkin untuk dia menetap bersama dengan sakit itu dalam masjid. Kama sayati, seperti yang dia akan sebutlah nanti, kan. Seperti ishal contohnya kalau tak salah. Tak bolehlah nak duduk dalam masjid dengan sakit tersebut. Yang membawa mendorong dia untuk keluar. Waktu tu kama sayati, dia akan seperti mana yang akan datang. Waktu ni lam yanqati' i'tikafuhu, tidak terputus i'tikaf dia. I'tikaf tak terputus. Bila i'tikaf tak terputus, fala yalzamuhu tajdidun niyyati indal ulama, maka tidak lazim akan dia memperbaharukan niat ketika pulang semula ke masjid. Lakin tetapi yajibu qada'u zamani khurujihi, tetapi wajib dia qada'. Wajib dia qada' balik waktu keluar tu. Dia keluar berapa lama? Berapa jam dia keluar, dia kena qada' balik lah waktu tersebut. Tapi bukan semua uzur tadi kena qada'. Dia ada tafsil dia, ada huraian dia. Ada uzur-uzur tadi yang perlu diqada', ada uzur yang tidak perlu diqada'kan waktu keluar tu. Dia kata lakin yajibu qada'u zamani khurujihi illa zamana nahwi tabarruzin mimma lam yatul zamanuhu adatan kal akli fala yajibu qada'uhu li'annahu la budda minhu fa ka'annahu mustasna. Kecuali zaman ataupun waktu seumpama qada' hajat daripada perkara yang tidak panjang masa dia lah, pada adat seperti makan, maka yang tu tak perlu qada'. Fala yajibu qada'uhu li'annahu la budda minhu, kerana perkara tersebut benda yang mestilah tak dapat tidak daripadanya, maka seolah-olahnya dia telah diistisnakan. Maka annahu mustasna daripada niat tu. Bi khilafi ma yatulu zamanuhu, bersalahan apa kita kata uzur yang panjang masa dia, seperti apa? Kal maradi wal haid, seperti sakit dan juga haid. Yang tu dia kena qada', kan. Dia i'tikaf 7 hari, sebulan. Lepas tu haid. Bila haid dia kena keluar. Dia haid 7 hari. Lepas tu dia mai balik. Dia tak perlu nak tajdid niat, tapi dia kena qada' balik lah. Hak 7 hari hak dia keluar hari tu. Dia kena qada' balik. Sebab ni uzur yang mana masa dia panjang. Itu kat sakit, kan. Sakit dia kena keluar. Tu dia kena qada' balik lah masa keluar tersebut. Habis itu, lepas tu dia nak sebut juga, dia nak sebut pula uzur yang memutuskan tatabuk. Wa in kharaja li uzrin yaqta'u tatabu'a, dan jika ia keluar kerana keuzuran yang memutuskan tatabuk, yang memutuskan tatabuk berturut-turut tu. Seperti apa? Ka'iyadati maridin, seperti ziarah orang sakit. Wa ziyarati qadimin, dan ziarah orang yang baru mai. Orang musafir baru pulang, mai balik kan, pergi ziarah dia. Wa wudu'in ma'a imkanihi fil masjid, dan wudu' serta mampu berwuduk di dalam masjid. Dia boleh wuduk dalam masjid, tapi dia pergi berwuduk di luar masjid. Itu dikira uzur yang memutuskan tatabuk. In qata'a i'tikafuhu wa wajaba al-isti'nafu fil manzur, terputuslah i'tikaf dia dan wajib dia istinaf. Maksudnya dia mula balik. Dia mula balik i'tikaf yang dinazarkan tu. Kalau kita niat i'tikaf sunat
secara berturut-turut, tempoh masa tertentu secara berturut-turut. Lepas tu terputus i'tikaf, terputus tatabuk tu kan, tak apalah, sunat. Tapi kalau nazar, nazar dia kena mula balik lah, sebab dia nak tunaikan nazar dia tu kan. Dia kena mula bersemula daripada awal. Wa wajaba al-istinaf fil manzur wala yajibu fil mandub, dan tidak wajib pada i'tikaf yang mandub. Boleh faham situ? Yang baru mula dengar mungkin agak perlukan masa sikit lah. Tapi cuba tengok balik, kalau boleh buat balik apa ni, buat nota ke. Lepas tu cuba tengok kitab-kitab yang lain lah, yang mungkin dia punya susunan dia tu lebih mudah, ataupun kita keluarkan apa yang dia sebut dalam ni, buat dalam bentuk point ke, untuk lebih nampak jelas. Habis kat situ berkaitan dengan martabat niat tu. Ada niat yang mutlak, ada niat yang muqayyad dengan tempoh masa tertentu tanpa disyaratkan tatabuk, dan ada yang dikaitkan dengan tempoh masa yang tertentu dan disyaratkan tatabuk. Kemudian dia apa lagi dia sebut ni? Ni tak ada apa pun, dia bacalah. Wahal al-afdal lil mutatawwi' bil i'tikaf al-khuruju li iyadatil marid au idamatul i'tikaf. Adakah afdal bagi orang yang i'tikaf sunat, lil mutatawwi' bil i'tikaf, i'tikaf sunat lah, bukan i'tikaf nazar. Kalau nazar tak boleh keluar lah. Hak i'tikaf sunat tu boleh tak dia keluar untuk ziarah orang sakit. Kalau nazar sakit terputus pula kan tatabuk tu. Jadi kalau i'tikaf sunat, boleh tak dia keluar ziarah orang sakit, ataupun dia kekalkan i'tikaf, kekalkan diri dia i'tikaf dalam masjid. Qala al-ashab huma sawa, sama je, lakin mahallu taswiyah fi iyadatil ajanib. Tapi yang kata dia kata ulama Syafi'i itulah sama aja kedua-duanya. Di segi hukum tu dua-dua sama. Tapi yang kata sama tu lakin mahallu at-taswiyah fi iyadatil ajanib. Yang kata sama tu, yang kedua-duanya idamatul i'tikaf ataupun keluar tu sama aja. Itu yang kata sama tu pada ziarah kan, ataupun pada ziarah orang luar, ajanib, bukannya kaum kerabat kan. Amma iyadatul aqarib wa nahwihim kal asdiqa wal jiran fahiya afdal. La siyama in alima annahu yashukku alaihim adamu iyadatihim. Adapun ziarah kaum kerabat dan seumpama kaum kerabat lah, seperti kawan-kawan, jiran sakit kan, maka itu iyadah tu lebih afdal daripada mengekalkan i'tikaf. Ni pada masalah i'tikaf sunat lah ni. Lebih-lebih lagi sekiranya dia tahu dia tahu orang yang kita tak ziarah tu jadi berat. Jadi berat bila kita tak ziarah dia. Ada orang kita main ziarah tak ziarah pun tak ada apa, biasa. Tapi ada orang bila tak ziarah tu dia adalah emosi, kan, dia rasa lain lah, mainlah perasaan lain dan sebagainya. Jadi yang tu eloknya kita pergi ziarah. Lebih lagi kalau kita tahu macam tu, afdalnya kita pergi ziarah. Wa ibaratul qadi musarrihatun bidzalika wa huwa zahir khilafan liqauli Ibn Salah innal khuruj laha khilafus sunnah li annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yakhruju laha. Tak apalah yang tu, wallahu taala a'lam. Nanti kita sambung pada rukun yang kedua, watsani al-lubthu fil masjidi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asrina al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.